Selamat datang kepada sesiapa yang baru join kita pada malam ini. Tayangan ini disediakan pertama kali di Freedom Film Festival pada bulan Disember lalu dan telah ditonton oleh ramai di sekitar Malaysia, dan saya rasa ramai lagi yang perlu menonton dokumentari ini. Sebelum sesi soal jawab bermula, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada malam ini. Encik Amir Fitri adalah pembikin dokumentari Petani Bukan Pemalas, merupakan seorang freelancer yang melakukan penyelidikan dan kerja-kerja sosial dalam bidang pemetaan dan pembangunan komuniti secara advokasi. Amir telah terlibat dalam dunia aktivisme sejak tamat dari Universiti Sains Malaysia pada 2007. Amir telah menghasilkan laporan-laporan kajian, melaksanakan advokasi dan kerja sosial dalam isu gejala sosial, kemiskinan, pesawat padi dan juga penoreh getah. Beliau adalah koordinator Forum Kedaulatan Makanan Malaysia dan Padi Rescue serta merupakan seorang filmmaker. Yang panelis yang kita kedua adalah Dr. Jomo, seorang pakar ekonomi yang tidak asing lagi di Malaysia maupun di antarabangsa. Beliau seorang fellow Akademi Sains Malaysia. Beliau mantan penolong setiausaha agung Bangsa-Bangsa Bersatu dan pernah mengajar di USM, UKM, Harvard, Yale dan Cornell. Terima kasih kepada kedua-dua panelis kerana sudi untuk hadir perbincangan pada malam ini. Sebelum saya bermula, izinkan saya juga mengalu-alukan kehadiran Encik Azhar, protagonis filem dokumentari kita yang kita baru tonton tadi. Selamat datang Tuan. Bagi permulaan, Saudara Fitri, melalui filem dokumentari yang ditayangkan tadi, kenapa adanya halangan kepada petani untuk menyimpan dan berkongsi benih sesama sendiri dan apakah implikasi halangan tersebut? Saudara. Terima kasih kepada Evelyn dan juga penganjur pada malam ni. Jadi saya sebelum tu saya nak cuba ceritakan latar belakang isu lah kepada filem Petani Bukan Pemalas ini ya. Jadi industri padi dan beras ini sebenarnya bukanlah industri yang baru. Dia telah berzaman-zaman di negara kita ini ya. Dia dah menjadi satu budaya, kebudayaan kita. Dan kita dapat lihat petani-petani ini seolah-olah tidak ada satu perubahan dari sudut dia punya livelihood dia lah. Dan seringkali masalah ini seringkali dituduh kembali kepada petani yang mengatakan bahawa petani kita ini tidak ada motivasi, petani kita ini pemalas ya. Itu antara yang disebutlah. Petani-petani kita terasa sebenarnya, dia orang pun cerita pada saya, dia orang terasa lah bila dikatakan mereka ni pemalas ya. Ada juga yang mengatakan petani kita ini tidak berpengetahuan dan sebagainya. Tetapi jarang sekali kita tengok bahawa masalah-masalah yang membelenggu petani ini sebenarnya menjadi penghalang kepada motivasi mereka, kepada usaha mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lah. Jadi kita tonjolkan di sini Abang Azhar ni, dia pun ada salah seorang penonton kat sini kan. Abang Azhar ni dia bukanlah seorang petani yang malas. Bermaksud beliau adalah petani yang berusaha untuk meningkat, naik dalam tangga ni lah, tangga dalam industri ni lah. Maksudnya dia juga adalah usahawan. Dia ada traktor. Maksudnya dia berusaha untuk beli traktor dan buat pula sewaan traktor dan sebagainya, dan dia buat benih pula. Tetapi halangan-halangan ini seringkali tidak dilihat oleh ahli politik maupun mungkin ahli akademik dan juga masyarakat. Halangan yang saya masukkan, yang pertama, kualiti benih. Kerana sistem di industri padi dan beras ini dia adalah terlalu formal. Semuanya ini dikontrol ya. Siapa yang membekalkan benih, siapa yang membeli, siapa yang mengimport, semuanya ini dikontrol, sehingga kan tidak ada ruang kepada petani tersebut untuk berinovasi. Sebagai contoh, petani-petani yang membuat benih sendiri tidak boleh menjual benih tersebut kalau dia ingin mendapat pendapatannya lebih, kerana dia tertakluk di bawah undang-undang kawalan padi dan beras ya, tidak kena ada lesen untuk menjual. Tetapi sekarang ini masih lagi boleh
menghasilkan benih dan guna untuk sendirilah. Tapi mereka yang menghasilkan benih sendiri dan menggunakan benih sendiri ni dikatakan sebagai perosak industri. Kerana mereka mengatakan benih yang petani buat ni tidak berkualiti, tidak up to standard dan sebagainya. Jadi filem ini membuktikan bahawa yang tidak up to standard ini adalah pembekal-pembekal ini yang menyebabkan petani-petani ini merasa kecewa dan sebagainya, dan menyebabkan ada tindakan-tindakan daripada orang-orang seperti Abang Azhar ni yang berusaha untuk bersuara. Jadi ini yang kita cuba tonjolkan, untuk bersuara dan juga menuntut keadilan. Petani-petani ini mesti menuntut apa yang mereka rasakan mereka ini tertindas. Cuba kita bayangkan bahawa mereka ini dah dipaksa untuk menanam beras, untuk menanam padi. Kerana tanah yang mereka ada itu tidak boleh ditanam, dibuat benda lain lah, kerana ada undang-undangnya di situ. Kemudian harga beras pula dikawal, maksudnya tidak boleh ada penawaran yang betul-betul efektif. Kemudian mereka ini pula dituduh memakan subsidi kerajaan yang terlalu banyak. Saya ada baca satu laporan mengatakan subsidi daripada pendapatan petani ini sebanyak 45%, 43 ke 45%. Jadi saya pun buat calculation. Sebenarnya ini tidak betul, kerana subsidi yang sebanyak lebih kurang dalam 2 bilion setahun itu sebenarnya tidak dinikmati oleh petani, kerana ianya diberi terus kepada vendor-vendor. Dan petani hanya dapat insentif harga padi berharga RM300 sahaja untuk setiap tan. Yang ni lebih kurang dalam 20% saja, 20% saja daripada pendapatan petani. Dan kalau kita paksa mereka untuk tanam padi tetapi kita tidak membela mereka, jadi ini adalah satu penindasan bagi saya lah. Seolah-olah macam petani ini ada di situ sebagai subjek yang digunakan oleh orang setempat, vendor-vendor dan sebagainya ini untuk mendapat keuntungan daripada bisnes, kerana petani itu ada di situ lah. Ini yang saya lihat lah. Dan jika petani ini dilarang untuk menyimpan benih di masa hadapan, kerana pada tahun 2018 sudah ada perbincangan untuk Malaysia meniru undang-undang yang digunakan pakai oleh UPOV 91, UPOV 91. Ya, ini adalah satu organisasi tentang hak milik benih lah, hak milik Plant Breeders' Right, hak milik benih. Dan bermaksud petani tidak boleh sesuka hati menyimpan benih daripada harvest dia tu untuk dia guna sendiri pun. Ada dia punya had keluasan kawasan dan sebagainya. Ini akan menindas petani ini dengan lebih dahsyat lagi lah. Maksudnya dari setiap aspek itu akan ada kawalan-kawalan sehingga mereka ini tidak boleh keluar. Dan baru-baru ini, baru minggu lepas saya dapat panggilan daripada kawan saya di Skincan, yang minta pandangan kepada saya. Dia kata, Amir, macam mana kita nak buat kempen ni? Oh, nak buat kempen apa pula? Kami nak buat kempen, kita tak nak tanam padi. Kita nak kerajaan supaya benarkan petani-petani padi ni supaya bebas. Tanah-tanah sawah ni boleh ditanam tanaman lain, kerana kita dah tak tahan dah. Kerana baru-baru ni, musim yang sekarang ni, lebih-lebih lagi apabila terkena penyakit, terkena serangan bom ni, namanya bom bena perang ni, pendapatan mereka, maksudnya potongan pemutuan sehingga 30%, ada yang sehingga separuh. Boleh bayangkanlah, jika pendapatan mereka hanya sekitar 1 hektar lebih kurang puratanya RM900, dipotong separuh, tinggal berapa untuk dibahagikan kepada RM900 itu sebulan lah. Jadi bermaksud mereka yang berada di barat daya Selangor yang dikatakan mempunyai sistem saliran yang terbaik dan juga hasil yang terbaik juga mengadu berkenaan dengan tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Apatah pula mereka yang berada di tanah-tanah tradisi yang mungkin sistem pengairannya tidak begitu baik kerana masalah-masalah pemilikan tanah dan sebagainya di Kedah dan sebagainya, tentulah menghadapi tekanan yang lebih
dahsyat. Jadi ini sedikit background berkenaan dengan dokumentari tadi, dan halangan yang mesej yang ingin disampaikan adalah kebebasan kepada petani ini untuk memilih benih yang mereka sendiri yang untuk mereka gunakan, dan juga kualiti benih itu sudah terjamin. Dan of course dia bukan sekadar benih lah isunya, termasuk jugalah pasaran pasaran padi yang mereka ingin menjual padi tersebut, di mana petani ini tidak ada demand. Maksudnya apa sahaja harga yang ditawarkan mereka terpaksa beli, mereka terpaksa jual, mereka tidak boleh demand. Dan ini dikaitkan dengan lambakan beras import, penyelundupan beras, eksploitasi pasaran monopoli dan sebagainya, yang mungkin kita boleh bincang kemudian. Terima kasih. Terima kasih Saudara Amir kerana untuk jawapan yang sangat komprehensif, dan terdapat banyak syak wasangka dengan salah faham terhadap petani yang kita dapat tahu pada malam ini dan melalui dokumentari ini. Seterusnya saya ada satu soalan untuk Prof. Jomo. Apakah aspek-aspek penting yang patut kita faham tentang jaminan makanan? Assalamualaikum dan terima kasih kerana sudi jemput saya. Lebih dulu ingin saya ucapkan terima kasih, syabas dan tahniah kepada Saudara Amir dan juga pada Azhar kerana dapat menghasilkan satu filem yang walaupun ringkas dan padat agak berkesan, dan saya harap dapat ditonton dan dapat dilihat oleh orang ramai. Saya tidak ingin mendalami soal-soal padi, sebab sudah lama saya telah tidak kaji soal padi ini, tapi saya ingin tekankan beberapa perkara yang disebut oleh Saudara Amir, terutama sekali bahawa sebenarnya pilihan yang ada kepada petani itu amat terhad, ya, dari segi apa yang dapat ditanam, dan juga dari segi bila mereka bila hasil padi dah berhasil, terpaksa dijual dengan harga yang boleh dikatakan harga monopoli lah yang membeli itu. Ini bukan masalah baru, ya. Beberapa minggu yang lalu arwah Ungku Aziz telah meninggal dunia, dan beliau telah membuat kajian tentang soal-soal ini dari tahun 50-an lagi, ya. Dan sebenarnya masalah-masalah ini, walaupun keadaan sekarang ini banyak berbeza dari beberapa segi, tapi masalah monopoli ini merupakan satu masalah yang amat penting, ya, dan harus jadi ini adalah antara perkara yang saya rasa yang amat penting ditekankan dalam filem yang ringkas yang dihasilkan tadi. Salah seorang lagi iaitu Profesor Syed Hussein Alatas yang telah meninggal lebih kurang 14 tahun sudah, iaitu sepupu dengan Ungku Aziz. Beliau pernah menulis sebuah buku yang bertajuk mitos pemalas, ya, pemalas. Tapi apa yang jadi tajuk apa yang filem ringkas ini adalah sesuai dengan apa yang ditekankan dalam buku Syed Hussein Alatas itu. Balik pada soal jaminan makanan, ya. Soal jaminan makanan sekarang jauh berbeza dengan apa yang difahami dengan istilah jaminan makanan misalnya 90 tahun dulu, ya. Pada ketika misalnya British minta supaya kawasan Krian dikembangkan dan kawasan Tanjung Karang, Skincan dan sebagainya dikembangkan untuk mengeluarkan padi, tujuan British pada waktu itu adalah untuk mengurangkan mata wang asing yang digunakan untuk mengimport beras. Kerana import beras itu diimport pada waktu itu sebahagian besarnya daripada Siam. Dan Siam itu di luar Empire British, jadi mata wang
mata wang asing terpaksa digunakan. Jadi untuk menjimatkan ini perbelanjaan ini, dasar apa yang dikatakan jaminan makanan itu dikembangkan oleh penjajah British dengan tujuan demikian. Tetapi sekarang, dalam keadaan kita sekarang, dalam keadaan di mana tanah air kita sudah merdeka dan sebagainya, patut kita memikirkan isu-isu masa kini. Dan yang penting kita lihat di sini ialah bahawa ramai orang sekarang kaitkan soal jaminan makanan dengan soal pemakanan, iaitu apa yang dikatakan dalam bahasa Inggeris nutrition. Ini adalah amat penting, ya, kerana di Malaysia misalnya baru-baru ini kita dapati bahawa jangka hidup telah banyak bertambah kalau dibandingkan misalnya dengan keadaan lebih kurang 60 tahun dulu, ya. Jangka hidup pada 50 tahun dulu, jangka hidup pada waktu itu lebih kurang 61. Sekarang jangka hidup di sekitar 76, ya. Untuk kaum wanita 78, untuk kaum lelaki lebih kurang 74. Tetapi hampir 10 tahun yang terakhir itu adalah 10 tahun di mana dijangka pukul rata orang ramai akan terus hidup tetapi bukan dalam keadaan sihat walafiat. Ini adalah amat penting, ya. Dan salah satu sebab yang penting kita dapati bahawa orang kurang sihat di sini kerana walaupun mereka dapat cukup makan, ya, misalnya cukup nasi dan sebagainya, tetapi kekurangan zat, dua jenis zat, ya. Satu vitamin dan yang kedua mineral, bahan galian, ya. Jadi kita dapati bahawa sebahagian besar daripada penyakit-penyakit yang dihidapi oleh rakyat Malaysia ini adalah akibat daripada kekurangan zat-zat demikian. Misalnya hampir separuh daripada kaum wanita tidak ada cukup besi dalam darah mereka. Ya, cara untuk mengatasinya bukan dengan makan besi, ya, sudah tentu itu tak sesuai, ya. Tetapi apa yang perlu adalah untuk memastikan bahawa makanan kita seimbang. Dan kita dapati bahawa dalam 50 tahun, 60 tahun kebelakangan ini, kita dapati bahawa cara hidup kita sudah banyak berubah sehingga petani sendiri, ada ramai petani yang tak cukup makan makanan yang seimbang. Ini adalah sesuatu yang amat penting. Saya masih teringat pada ujung tahun 70-an, kami pernah buat kajian di Kedah, ya, di beberapa kawasan di Kedah, terutama sekali di kawasan Sik. Dan di sana kita dapati bahawa walaupun pendapatan pesawah-pesawah padi itu lebih rendah kalau dibanding dengan pekebun kecil getah, anak mereka lebih sihat. Apa sebabnya mereka lebih sihat? Anak mereka lebih sihat. Kerana pada waktu itu, ya, mereka dapat tangkap makan ikan yang ditangkap di dalam arusan air dan sebagainya, ya, alur dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa dengan adanya cara-cara dapat makanan selain daripada beras melalui cara hidup mereka pada waktu itu, makanan mereka itu lebih seimbang dan kesihatan mereka itu lebih terjamin. Ya, dan kemajuan anak-anak itu juga dari segi fizikal lebih terjamin. Dan yang sukar sekali untuk diukur ialah pertumbuhan anak-anak kita dari segi mental, ya, iaitu dari segi perkembangan otak dan sebagainya. Jadi adalah amat penting kita dalam memikirkan jaminan makan juga memberi tumpuan kepada soal-soal lain, terutama sekali makanan sayur. Sayur-sayuran dan buah-buahan itu amat penting sekali, ya. Kalau boleh, kalau mampu makan ikan, makan daging juga. Bukan hanya daging ayam dan sebagainya, tapi juga yang penting itu ikan, ya. Dan kalau kita makan anak-anak ikan itu, kita makan dengan tulangnya sekali, dan kita lebih sihat. Jadi adalah amat penting kita kaitkan soal ini.
Ya, kerana walaupun tidak ada ramai rakyat Malaysia yang kebuluran, ya, tetapi selain pada itu kita dapati ramai sekali yang kekurangan zat makanan, dan Kementerian Kesihatan telah mengakui beberapa kali, sudah mengakui bahawa sebahagian besar rakyat Malaysia ini kekurangan zat-zat yang tertentu, dan inilah yang menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Ada dua perkara lain yang saya rasa harus kita fikirkan dalam kita memikirkan soal jaminan makan, iaitu dalam memastikan jaminan makan banyak bahan-bahan kimia, termasuk bahan kimia yang disebut tadi racun, ya, malah ada yang boleh menyebabkan sakit bara, ya. Ini adalah akibat daripada cara penanaman sekarang yang lebih bergantung kepada bahan-bahan kimia seperti racun untuk racun-racun tertentu yang dipakai, dan ini menyebabkan masalah yang cukup besar. Dan pemerintah di Malaysia seolah-olah tidak mempedulikan soal racun ini. Kalau asalkan barang ekspor kita ditolak oleh negeri-negeri lain yang bila diekspor. Selain pada itu, mereka tidak peduli sama ada petani-petani ini terdedah kepada bahan-bahan yang bahan racun yang menjejaskan kesihatan mereka dan sebagainya. Jadi soal keselamatan dari segi cara penanaman dan apa kesannya pula pada makanan kita itu juga adalah sesuatu yang penting. Dan kita juga dapati sekarang banyak bahan-bahan kimia digunakan untuk memastikan misalnya ikan yang dibelah ataupun ayam yang dibelah dan sebagainya, dia tumbuh dengan lebih pesat. Dan banyak misalnya apa yang dikatakan antibiotik dipakai. Antibiotik itu murah kalau dibeli. Tapi antibiotik itu bila kita makan terlalu banyak, apabila kita memerlukan antibiotik itu ketika kita jatuh sakit, antibiotik itu kurang berkesan kerana kita terlalu sudah terlalu banyak makan antibiotik, walaupun bukan secara langsung tetapi secara tidak langsung melalui makanan kita. Jadi sekarang pemikiran tentang soal jaminan makan ini adalah juga untuk memastikan bahawa makanan itu memberi manfaat kepada pertumbuhan rakyat Malaysia, terutama sekali orang muda, tetapi juga memberi soal keselamatan dari segi cara penanaman, dari segi untuk menjaga kesihatan petani dan juga untuk menjaga kesihatan pengguna, orang yang akan makan bahan-bahan makan itu menjadi penting. Jadi oleh kerana itu saya rasa soal jaminan makanan ini harus kita kembangkan pemikiran, bukan hanya tumpu kepada soal tanam padi saja, seperti ditekankan oleh pihak British dari lebih kurang 1 abad yang lalu atas sebab-sebab mereka ingin menjimatkan pertukaran mata wang asing. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Jomo, kerana mengaitkan soal jaminan makanan dengan pemakanan seimbang dan berkualiti adalah amat penting sekali untuk kesihatan awam. Seterusnya saya ingin bertanya satu lagi soalan kepada saudara Amir tentang pandemik COVID-19 yang telah menjadi topik yang sangat hangat sejak tahun lalu lagi kerana ia telah membawa perubahan yang agak mendadak kepada pelbagai sektor ekonomi termasuklah sektor pertanian. Apakah pandangan saudara tentang keadaan self-sufficient level iaitu SSL Malaysia pada masa pandemik? Terima kasih. Baik, terima kasih Evelyn. Jadi sebenarnya dalam jaminan bekalan makanan ni, food security ni ada beberapa kaedah yang diguna pakai oleh negara-negara untuk menjamin food security mereka, ya.
mungkin saya boleh ringkaskan di sini. Yang pertamanya adalah ya ini menjamin bekalan daripada pelbagai pihak lah, negara-negara lain. Maksudnya dia punya prinsipnya mudah. Kita tidak perlu tumpu kepada agriculture pun. Asalkan kita ada duit, kita boleh beli makanan dengan berapa harga sekalipun yang ditawarkan, kita boleh beli. Yang ni pemahaman yang pertama lah. Contohnya adalah seperti Singapura yang sangat bergantung kepada kaedah inilah. Yang keduanya adalah kita menghasilkan makanan kita sendiri. Maksudnya kita pastikan dahulu negara kita 100% self sufficient levelnya dapat dicapai. Kemudian kalau ada lebihan, kita boleh ekspor dan kita import makanan-makanan ataupun jenis-jenis makanan specialty yang memang kita tak boleh hasilkan ataupun yang memang special macam beras basmati ke apa ke, itu kita import. Tapi beras putih, white rice yang biasa dimakan oleh rakyat, ini kita hasilkan sendiri. Ini yang kedua lah. Dan ukurannya adalah 100% self-sufficient level. Dan yang ketiga adalah negara-negara yang miskin, yang mundur, yang tidak ada kemampuan dari sudut kewangan maupun teknologi maupun keadaan cuaca dan sebagainya. Mereka ini bergantung kepada bantuan food aid, makanan daripada negara-negara maju seperti di Afrika dan sebagainya lah. Dan yang ketiga ini pun ada perdebatannya yang mengatakan kenapa negara-negara maju ini menyumbangkan food aid, makanan, gandum, beras yang telah siap, mengapa tidak menyumbang kepada pendidikan dari sudut teknologi dan sebagainya supaya mereka sendiri boleh hasilkan makanan. Jadi ini ada teori-teorinya lah yang panjang jika nak dibahaskan di sini. Jadi pada COVID-19 ini telah membawa atau membuka mata banyak pihak mengatakan bahawa sebenarnya kita perlu melihat jaminan bekalan makanan ini dari pelbagai sudut dan terutama sekali dari sudut adakah kemampuan kita untuk menghasilkan makanan kita sendiri. Sebagai contoh, saya sebagai seorang yang memerhatikan buat news monitoring dan juga memerhatikan laporan-laporan berkenaan dengan food security ini, saya mendapati bahawa ada banyak perdebatan di Singapura berkenaan dengan isu COVID ni. Kerana apabila sempadan ditutup, apabila berlaku gangguan, disruption dari sudut logistik dan berlaku export ban, ada negara-negara yang ingin melindungi keperluan rakyatnya dahulu, jadi dia ada export ban. Dia tak boleh ekspor barang-barang tertentu yang penting untuk negara dia lah. Dan Singapura akhirnya membuat keputusan, ada laporannya di berita, untuk meningkatkan 30% penghasilan makanan sendiri di mereka lah. Sebab itu mereka ada urban farming dan sebagainya yang sekarang ni giat dilancarkan lah. Dan sudah tentu diskusi berkenaan dengan beras ini penting kerana ia adalah makanan ruji lah, makanan ruji negara berbanding dengan makanan-makanan lain lah seperti sayur-sayuran, ikan dan sebagainya yang ada option yang boleh kita makan lah mengikut budaya setempat dan kerana dalam negara kita ini hanya cukup menghasilkan lebih kurang dalam 70%. Tahun 2019 69% daripada keperluan dalam negara kita, self sufficient levelnya adalah sekitar 70%, tidak pernah berubah sejak berpuluh tahun menyebabkan berlaku diskusi adakah kita ini terjamin dari sudut bekalan dan sebagainya, kerana adakah import kita ini secure kerana kita di negara kita ini import diuruskan oleh sebuah syarikat, oleh Bernas bukan direct daripada government punya agensi
Dan saya melihat perbincangan di Parlimen yang mengatakan bahawa stok beras kita, stok dagangan adalah 500,000 metrik tan. Maksudnya yang ada di kedai, ada di pasar raya, ada di gudang-gudang 500,000 metrik tan. Kemudian saya tengok laporan mengatakan bahawa stockpile ada 150,000. Ya. Jadi di Parlimen juga disebut oleh Timbalan Menteri mengatakan keperluan untuk sebulan adalah 200,000 metrik tan sebulan. Saya pun bahagikanlah kan secara simpelnya. Jadi ia hanya cukup lebih kurang dalam berapa bulan? 3 bulan lebih lah. 3.5 bulan Jadi kita pun ada keluarkan kenyataan dan sebagainya mempersoalkan perkara ini. Of course lah pihak kerajaan menjamin lah kata cukup dan sebagainya. Tetapi bagi saya selagi kita tidak mencapai 100% self-sufficient level, kita akan terus berbicara tentang kerisauan-kerisauan inilah. Dan satu lagi yang kita selalu terlepas pandang adalah untuk mencapai 100% SSL, petani mestilah mahu untuk menanam padi. Kalau petani tak nak tanam padi, jadi tidak bolehlah kita mencapai bekalan makanan kita yang mencukupi. Walaupun sebenarnya kita punya yield per hektar di Malaysia ini adalah antara yang tertinggi juga. Ya, ini adalah lebih kurang 4.5 tan per hektar berbanding dengan Thailand dalam 2 tan per hektar saja. Maksudnya kalau per hektar kita lagi tinggi kita punya penghasilan beras padi tetapi of course lah dengan tanah yang terhad dan Thailand dengan tanah yang luas, sudah tentulah Thailand akan menjadi pengeksport. Tetapi di Vietnam mereka lebih tinggi lagi lah dia punya tan per hektar dan tanah mereka pun luas untuk tanam padi inilah. Jadi jika tidak ada motivasi kepada petani untuk menanam padi, maka kita tidak akan dapat mencapai sasaran 100% self-sufficient level. Saya ingin mempersoalkan juga di sini kerana kita sering melihat ukuran kepada food security ini berdasarkan indeks production, penghasilan lah. Sebagai contoh 100% SSL ataupun Global Food Security Index ada yang dihasilkan baru lagi. Global Food Security Index mengukur lagi banyak faktor-faktornya, faktor accessibility, faktor jalan raya, faktor pencemaran makanan, tetapi saya ingat faktor yang agak besarnya adalah faktor kebebasan barang ataupun kebebasan goods untuk keluar masuk, trade barrier yang terhad. Jadi of course Singapura berada di nombor 1 lah dalam Global Food Security Index, walaupun Singapura tidak ada sawah padi. Jadi ini satu persoalan yang saya sebut tadi tu. Bagaimana cara kita mengira kita punya food security kita. Satu aspek yang jarang-jarang disentuh adalah sovereignty. Food sovereignty yang disebut oleh United Nations bermula tahun 2007 berdasarkan kepada deklarasi Nyeleni yang menekankan kepada petani itu sendiri. Dia punya kebebasan dia punya livelihood, cukup ke tak cukup. Kadang-kadang petani ini bila dia menghasilkan makanan, dia menjual keseluruhan hasil dia kerana dia ingin mendapatkan duit. Kemudian daripada duit tu dia beli beras pula. Dan kadang-kadang tu tak kira lah petani ke nelayan ke sebagainya. Kalau kita tengok nelayan kalau dia tangkap ikan yang besar-besar, ikan yang sedap-sedap yang ketam ke sebagainya, yang mahal, dia biasanya dia tidak akan makan, dia akan jual dan dia akan beli balik ikan-ikan yang murah untuk keluarga dia.
Jadi di sini bagaimana kita ingin menjamin nasib pengeluar ini supaya pengeluar ini juga mampu untuk mendapat makanan yang sihat lah. Dan saya melihat kepada aspek food sovereignty tadi, kedaulatan makanan terjemahan langsungnya itu, kepada aspek local control, less dependent on import punya supply dan sebagainya lah dan berapa pendapatan petani, apa lagi di dalam food sovereignty itu, mementingkan kepada pertanian bersifat alami, maksudnya yang tidak menjejaskan petani. Saya ingin juga sentuh di sini bahawa kematian akibat keracunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa antara yang tertinggi adalah akibat daripada racun pertanian. Yang paling tinggi akibat daripada racun pertanian, kematian. Maksudnya kita boleh tanyalah kawan-kawan kita yang ada buat bendang, ada dengar tak kawan-kawan mereka yang ada masalah kesihatan akibat racun? Ada, pasti ada. Saya punya rakan pun ada, dia punya abang saudara dia baru saja lepas beracun, balik ke rumah, lepas mandi sesak nafas, meninggal dunia. Jadi ini adalah kisah-kisah yang mungkin jarang kita dengar, bahawa pengorbanan petani ini untuk mencapai memberi makan kepada rakyat, tetapi mereka sendiri ini sebenarnya tidak dibela. Jadi bagaimana kita nak berbicara tentang jaminan bekalan makanan jika petani kita tidak bela dari sudut livelihood mereka. Jadi setakat itu saja, insya-Allah. Terima kasih Saudara Amir. Seperti yang sedia maklum, impak perubahan iklim tidak lagi dipertikaikan. Soalan yang seterusnya kepada Prof. Jomo, apakah pandangan Prof. Jomo tentang kesan perubahan iklim kepada jaminan makanan di atas kesan-kesan buruk yang sedang dihadapi dalam pertanian kita sekarang ini? Terima kasih saudari Evelyn. Sebenarnya kesan pemanasan bumi ini agak banyak ya, dan tapi di sini ingin saya menyentuh satu dua contoh saja. Yang pertama, kalau kita lihat pemanasan ini dan juga akibat daripada pembalakan yang melampau, kita dapati sekarang jaminan air untuk bukan hanya untuk tanam padi, tetapi malah untuk minum, air minum itu terjejas. Dan apa lagi kita dapati bahawa Menteri Besar Kedah baru-baru ini telah umumkan bahawa dia nak adakan penggalian bahan-bahan galian yang baru, dan ini sudah pasti akan menjejaskan sumber air bukan hanya untuk pertanian tetapi juga untuk minum. Orang Kedah dan orang Pulau Pinang semua bergantung kepada empangan pedu. Ya? Dan kita dapati bahawa dalam 5 tahun kebelakangan ini, kita dapati bahawa sudah 2 kali musim tanaman itu telah dibatalkan. Dibatal kerana tak cukup air di empangan pedu itu. Jadi kita dapati bahawa masalah ini bukan satu masalah masa depan, sudah menjejaskan hidup orang ramai, terutama sekali kaum petani. Selain pada itu, saya rasa penting juga kita memikirkan apa yang disyorkan sebagai cadangan-cadangan sekarang. Ya, masalah filem Amir telah menarik perhatian kepada beberapa isu yang berkait dengan soal penanaman padi dan sebagainya. Tetapi kita juga dapati bahawa sekarang pada peringkat dunia ada orang yang berkempen seolah-olah kononnya peduli pasal pemanasan bumi. Mereka berkempen untuk ada cara penanaman tanpa bajak tanah.
apa ni tanpa ya, dan ini dengan sendirinya akan dengan sendirinya ini memerlukan lebih banyak petani lebih banyak bergantung kepada racun untuk matikan tumbuhan-tumbuhan yang lain yang akan menjejaskan penanaman padi. Dan ini dikatakan ini penting dilakukan kerana kita nak memastikan bahawa tanah di muka bumi itu akan dapat menyerap karbon dioksida yang terdapat di atmosfera. Ini penting supaya kita mengurangkan pemanasan bumi. Tetapi ini sebenarnya juga merupakan satu tipu helah untuk memaksa petani-petani lebih banyak bergantung kepada herbicide yang saya sebutkan tadi. Herbicide yang bukan hanya beracun, malah juga membawa penyakit bara. Jadi penting kita melihat bahawa walaupun saya menganggap bahawa pemanasan bumi ini adalah sesuatu masalah yang cukup berbahaya, terutama sekali bagi kita yang tinggal di kawasan tropika, tetapi kita juga dapati bahawa cadangan-cadangan apa yang dikemukakan sebagai penyelesaian juga sebenarnya berbahaya dan merupakan tipu helah oleh syarikat-syarikat gergasi antarabangsa untuk menjual barang-barang mereka sebagai jalan keluar. Jadi kita harus berwaspada terhadap ini dan mungkin Saudara Amir pada masa depan akan buat satu filem lagi tentang bahaya ini kalau helah itu masuk di Malaysia lah. Sekian. Terima kasih Prof. Jomo. Dalam komen soalan kita pada malam ni, ada beberapa soalan yang ditujukan oleh penonton. Mungkin sebab kita dalam topik perubahan iklim, mungkin saya akan teruskan bertanya soalan ni kepada Prof. Jomo, iaitu bagaimana kita boleh menggalakkan agroforestry di Malaysia untuk meningkatkan potensi pengeluaran makanan per hektar dan mendukung climate action dengan cara carbon sequestration. Adakah Prof. Jomo ada pandangan tentang soalan ini? Ya, sebenarnya ada dua jenis hutan di Malaysia, ya. Ada hutan semula jadi dan hutan yang ditanam, ya. Bagi saya hutan semula jadi itu mempunyai potensi yang jauh lebih besar dari segi alam sekitar, memelihara alam sekitar dan juga dari segi-segi yang lain, ya. Tetapi agroforestry ini memang boleh mendatangkan untung bagi setengah-setengah pihak, terutama sekali kalau tanam pokok-pokok yang ditanam itu dapat mendatangkan hasil, ya. Dan kita juga dapati bahawa sekarang ada, selain daripada pokok-pokok yang mendatangkan hasil dari segi balak, kita juga dapati bahawa ada juga pokok yang ditanam untuk tujuan lain, ya. Misalnya untuk dapat gaharu misalnya, ya. Itu sudah menjadi popular di mana pokok itu boleh dikatakan lebih pada 1 juta yang ada di Malaysia. Tetapi dengan sendirinya ini semua merupakan bukan hutan sebenarnya, tetapi satu jenis ladang, ya, satu jenis ladang. Dan ini dengan sendirinya mempunyai kesan-kesan dari segi alam sekitar, dari segi kurangnya biodiversity dan yang semuanya menimbulkan masalah. Jadi misalnya kita dapati di Malaysia sudah ada beberapa binatang liar yang makin berkurangan,
Ya, di Sabah misalnya kita dapati bahawa orang hutan ya makin berkurangan. Di Semenanjung kita dapati bahawa badak dah makin berkurangan dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa kalau kita menghargai haiwan-haiwan ini, perlu ada usaha untuk memeliharanya. Kita dapati di Malaysia kerana boleh dikatakan hampir semua hutan pada paras yang rendah itu sudah dihapuskan di Semenanjung, terutama sekali di Semenanjung, boleh dikatakan tidak ada burung lagi, burung liar yang terdapat burung liar yang masih ada adalah burung liar yang hidup pada paras yang agak tinggi. Ya, apa yang kalau kita lihat saudara Rosli Omar telah menghasilkan sebuah buku tentang burung-burung yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Ya, buku itu cukup cantik dan bagi mereka yang mungkin mampu untuk beli buku foto warna itu memang mahal lah. Ya. Tapi buku itu cukup cantik dan misalnya bagi generasi muda, ya, ada pepatah Melayu yang berbunyi harapkan pegar, pegar makan padi, ya, bukan pagar ya, tapi pegar, ya, ayam pegar, ya. Tapi orang tak pernah lihat ayam pegar itu, ya. Kalau dulu generasi nenek moyang itu mereka pernah pegar itu digunakan untuk makan ulat dan apa yang lain yang terdapat di padi. Ya, kadang-kadang dia makan padi jugalah. Itu asal usul pepatah itu. Ya, tapi kita dapati bahawa ramai yang tak pernah lihat dan burung itu cukup cantik sebenarnya. Ya, jadi ada baiknya kalau kita lebih sedari. Tapi kita dapati bahawa di paras yang lebih rendah boleh dikatakan haiwan dan burung dan sebagainya boleh dikatakan hampir tak ada. Ya? Dan kita dapati yang menjadi mangsa utama adalah orang yang banyak bergantung kepada alam sekitar. Dan orang itu adalah terdiri daripada antara lain orang asli dan orang ulu di Sabah dan Sarawak. Sejak lebih kurang 40 tahun dulu, pada peringkat Kerajaan Persekutuan ada sekatan-sekatan terhadap pembalakan. Tapi soal hak untuk membalak itu bukan ditentukan pada peringkat persekutuan, tetapi pada peringkat negeri. Dan kita dapati bahawa daripada peringkat negeri, ahli politik dan pihak-pihak yang lain menggunakan kesempatan untuk terus membalak dan ini menjadi satu masalah cukup besar. Kalau kita lihat misalnya kematian beberapa anak-anak orang asli di Ulu Kelantan misalnya pada tahun sudah kalau tak silap saya atau 2 tahun sudah, ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seumpama ini, ya, di mana pembalakan itu sudah berlebihan, malah boleh dikatakan tanah itu cukup malah bukan hanya tanah tapi air cukup penuh dengan tanah dan sebagainya. Malah kita lihat di sini boleh dikatakan hampir semua sungai, ya, hampir semua sungai sekarang tidak jernih lagi, airnya tak jernih lagi. Ya, pada dan ini sungguh malang, ya. Kalau ada sesiapa yang sempat ambil kapal terbang yang kecil, ya, daripada Miri sampai ke Mulu, ya, di Gua Mulu, kita akan melalui kawasan Brunei. Dan kalau kita pandang ke bawah, jelas yang mana itu Brunei itu jelas. Bukan kerana ada peta. Tidak ada peta. Yang hijau itu Brunei. Ya, yang warna
yang warna lain itu Malaysia. Ya, kerana pembalakan di Malaysia itu sudah melampau. Ya. Jadi bagi saya amat penting kita lebih tegas terhadap kerajaan-kerajaan negeri untuk memelihara hutan asli yang masih ada, yang semula jadi itu. Tetapi di samping itu kita juga harus memikirkan implikasi adakan apa yang boleh dikatakan ladang-ladang hutan, ya, ladang-ladang hutan untuk tanam pokok-pokok sama ada untuk gaharu ataupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Tapi saya tidak berani untuk menyatakan satu dasar yang sesuai memandangkan bahawa ada dalam keadaan tertentu kedua-dua itu mungkin sama ada untuk tanaman lain seperti seperti kelapa sawit dan sebagainya juga bukan satu alternatif. Jadi kita harus memikirkan alternatif kita dari secara komprehensif. Tetapi malangnya di Malaysia bukan seperti di beberapa negeri lain, kita dapati bahawa tidak ada pendekatan yang menyeluruh, yang memikirkan soal perladangan, tetapi juga soal perhutanan, tapi juga soal alam sekitar dan pentingnya alam sekitar untuk kehidupan manusia dari semua segi. Sekian. Terima kasih Prof. Jomo. Terus itu terdapat banyak juga soalan untuk saudara Amir yang saya tak dapat nak pilih salah satu, tapi kerana kesetukan masa biar saya ambil soalan ini. Saudara Amir, adakah pendapatan dari tanaman padi dapat memenuhi sarai diri petani? Jika tidak, apakah alternatif lain yang sering diambil? Dan satu lagi yang soalan yang berkaitan adalah berkenaan dengan isu petani yang mempunyai suara dan kuasa memilih yang rendah, apakah langkah penyelesaian yang sesuai untuk menaikkan taraf kuasa dan suara petani? Baik, kita tak boleh nak menafikan bahawa ada juga petani-petani ini yang berpendapatan yang baik, tetapi berapa orang lah yang bernasib baik seperti itu. Sebagai contoh, saya kira kalau kita petani ini ingin mendapat pendapatan yang bagus, mereka perlu ada lebih daripada lebih kurang dalam, mungkin saya boleh kata lebih daripada 5 relung, mungkin 10 relung pun mungkin belum tentu, kerana jika dia punya hasilnya itu tidak baik, maka pendapatan ni memang akan jatuh merudum lah. Seperti yang baru-baru ini berlaku, boleh potongan sehingga 30%, sudah tentu pendapatannya akan jauh merudum, kerana memang petani ini dia punya sifatnya adalah menanggung risiko. Dia menanggung risiko. Jika harganya baik dan hasilnya bagus, maka dia akan mendapat untung. Dan tetapi kebanyakan petani, menurut pada statistik dan kajian-kajian, saya pun ada baca laporan daripada Khazanah Research berkenaan dengan industri padi dan beras. Begitulah purata pendapatannya untuk 1 hektar, lebih kurang dalam 800 hingga 900 untuk 1 hektar. Dan benda ni pun tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Walaupun harga minimum terjamin padi ini telah dinaikkan kepada 1,200, daripada 800 lebih, kerana kos-kos yang lain turut naik. Bila ada sahaja pengumuman berkenaan dengan penambahan subsidi, bila ada sahaja pengumuman berkenaan dengan bantuan kerajaan, maka kos-kos yang lain akan automatik naik.
Dia macam harga minyak kan lah. Maksudnya bila harga petrol naik, yang lain semua akan naik lah, walaupun kos petrol tu dalam dia punya bisnes mungkin sikit saja, tetapi dia mengambil kesempatan. Jadi ini sesuatu yang mesti diberi perhatian oleh kerajaan untuk melihat sistem tu tadi. Seperti mana yang saya katakan, uh, petani yang ingin berinovasi pun sukar, kerana di dalam industri padi dan beras ini dia adalah terkawal. Sebagai contoh, harga beras pun terkawal, RM2.60 sekilo, kecuali beras-beras yang special macam beras wangi, beras pulut. Jadi kadang-kadang petani ini tidak ada motivasi untuk dia buat lebih, kerana dia tahu kalau dia rajin pun, dia buat hasil padi yang terbaik pun, kurang dia punya padi yang tak masak dan sebagainya, bila dia hantar ke kilang, kilang akan bagi harga sama potongan, harga sama pukul rata, kerana dia berkait dengan pasaran beras tadi tu, dan ada banyak cadangan-cadangan yang saya dapat daripada petani. Sebagai contoh, mengatakan bahawa wujudkan grade-grade beras yang pelbagai. Seterusnya ada juga grade-grade padi yang pelbagai. Jadi ianya boleh memberi motivasi pada petani yang untuk berusaha keras untuk mendapatkan padi yang lebih baik, mungkin secara organik dan sebagainya, kerana dia bertahu bahawa ada pasaran dia yang khusus, saya percaya orang-orang yang berpendapatan tinggi sudah tentu tidak kisah untuk membayar harga yang sedikit lebih kepada beras yang lebih berkualiti. Jadi yang ni perlu diperhatikan oleh pihak-pihak berwajib. Di Padi Rescue sebenarnya kita telah menyediakan 14 perkara tuntutan yang telah bertahun-tahun yang kita telah kempenkan perkara ini. Yang pertamanya adalah untuk mengurangkan monopoli dalam industri padi dan beras ini, memberi kebebasan, lebih banyak kebebasan kepada petani, dan juga memberi keadilan kepada petani dari sudut potongan pemutuan, dari sudut kualiti benih, dari sudut pilihan untuk mendapatkan lebih banyak input-input pertanian. Yang ni yang ada di dalam 14 tuntutan Padi Rescue tu lah. Termasuklah mengiktiraf usaha petani untuk menyimpan benih sendiri, kerana benih sendiri yang disimpan oleh petani ini tidak akan dikira subsidinya. Maksudnya insentif harga padi yang berharga RM300 itu tujuannya adalah, namanya pun insentif, maksudnya untuk menggalakkan petani supaya menghasilkan padi lebih banyak. Maksudnya setiap tan government akan top up, kan. Tetapi ia hanya akan dibayar jika petani menjual 100% padi tersebut kepada kilang. Maksudnya dia akan dibayar di kilang, bukan dibayar mengikutkan hasil yang petani itu berjaya hasilkan lah. Jadi kalau petani itu simpan 10%, kan, 90% saja dijual, dia hanya akan dapat 90% sajalah. Jadi antara tuntutan kita adalah untuk mengiktiraf juga petani-petani yang memilih cara alternatif ini. Maksudnya beri juga insentif itu kepada petani yang menyimpan benih mereka sendiri. Menjawab pada soalan tadi, apa yang petani lakukan jika pendapatan mereka kurang, seperti juga pekerja-pekerja yang lain, mereka melakukan banyaklah aktiviti-aktiviti ekonomi yang lain, seperti berniaga di gerai, bawa lori dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh rakan-rakan petani saya lah. Maksudnya untuk top up dia punya pendapatan, dia ada aktiviti-aktiviti ekonomi yang mereka buat lah. Mereka buat 2-3 kerja lah. Dan saya juga ingin menyentuh sikit komen berkenaan dengan perubahan iklim ni, yang saya rasa memang ada kesannya. Saya pun tak pandai untuk mengulas sama ada perdebatan mengatakan ini adalah perubahan iklim ke ataupun bagaimana. Dia melibatkan statistik berperingkat global.
Tetapi hakikatnya apa yang berlaku di Malaysia ini, musim yang sepatutnya kurang hujan jadi banyak hujan. Sebagai contoh, tahun lepas di bulan yang sama, bulan seperti ini, kita boleh cek balik di media, empangan di Kedah tersebut hampir kering, sampai boleh nampak tinggalan-tinggalan perkampungan lama lah yang dulu bekas kampung, mereka buat empangan, jadi kering lah. Tetapi sekarang ni tahun 2020 banjir pula, sampai habis musnah tanaman, padi mati lah, terendam lama sangat dalam air. Kalau musim kemarau, of course lah tiada air, jadi mereka terpaksa tabur tanpa air. Jadi tahap percambahannya itu rendah, dan kita pun dapat lihat penyakit-penyakit serangan-serangan serangga ini semakin tidak terkawal. Yang ni bukan sahaja berkaitan dengan cuaca. Sudah tentu saya cukup percaya dia ada peranan cuaca di situ dari sudut pembiakan serangga-serangga ini. Tetapi juga adalah penggunaan bahan kimia yang berleluasa, seperti bena perang yang baru-baru ni, yang sedang melanda negara, yang petani sedang bising sekarang ni, ataupun bahasa Inggerisnya brown plant hopper. Penggunaan bahan kimia sebenarnya boleh menggalakkan lagi pertumbuhan pembiakan bena perang ini, kerana dia membunuh laba-laba, membunuh pepatung yang memakan larva ataupun anak-anak serangga ini. Jadi pemangsa predator ni dah tak ada, jadi bena perang ni semakin membiak lah. Kemudian dia boleh beradaptasi dengan racun yang digunakan, dan boleh menggalakkan pembiakan dia. Dia kira macam dia punya respon kepada racun tersebut, dia mempercepat dan menggalakkan lagi. Ini apa yang saya baca lah. Saya bukanlah saintis yang mengkaji perkara tersebut, tapi yang saya lihat, penggunaan racun yang tidak terkawal ini juga adalah punca. Dan sudah tentu berkaitan dengan filem tersebut, penggunaan variety padi yang sama, yang berulang-ulang kali sehingga berbelas tahun, sudah tentu akan menyebabkan serangan-serangan serangga ini semakin tidak dapat dikawal, kerana serangga padi tersebut sudah tidak dapat imunisasi tumbuhan tersebut kepada serangga ni sudah hilang, kerana serangga ni telah beradaptasi dengan tumbuhan-tumbuhan. Kerana variety yang pelbagai, dia ada kandungan-kandungan kimikal ataupun bahan-bahan di dalam batang, daun dan sebagainya yang pelbagai, yang ada yang sesuai untuk serangga tertentu dan juga tidak sesuai untuk serangga tertentu. Jadi adalah amat penting untuk kita menyokong usaha petani-petani yang memperbagaikan variety padi lah, sama ada padi yang berdaftar, yang protected ataupun tidak, melalui plant breeders right tu, untuk mereka ini menanam dan juga berkongsi dan juga menjual benih padi yang mereka hasilkan ini, supaya ada kepelbagaian di dalam bendang. Apabila ada kepelbagaian, jadi bila satu tempat itu berlaku populasi boom serangga, jadi serangga ini mungkin tidak akan dapat merebak ke tempat lain, kerana ada variety padi yang lain yang dia tidak dapat makan tu. Jadi setakat itu saja. Terima kasih Saudara Amir. Memang betul, kalau ada kepelbagaian genetik lah yang akan lebih bertahan dengan penyakit dan serangan serangga. Tetapi juga ada satu pandangan yang mana GMO mungkin adalah satu penyelesaian kepada kesan perubahan iklim ataupun pertahanan terhadap serangga. Tapi soalan ini untuk Prof Jomo, adakah Prof Jomo merasa GMO boleh diubah suai untuk memberi nutrisi yang lebih baik dan juga lebih tahan terhadap perubahan iklim? Inilah sebab kesuntukan masa, inilah soalan yang terakhir untuk kita malam ni. Terima kasih Prof Jomo.
Terima kasih Evelyn. Boleh saya celah sikit pasal soal isu tadi. Sebenarnya dulu Malaysia pernah ada Menteri Pertanian, dulu dinamakan Menteri Pertanian dan Koperasi, namanya Aziz Ishak sejak merdeka, dan dia telah buat dua perkara yang luar biasa. Satu, dia semua petani-petani itu digalakkan masuk koperasi. Satu. Dan yang kedua, dia menggalakkan semua koperasi-koperasi ini bekerjasama, kongsikan bahan kewangan mereka untuk tubuhkan kilang urea. Dan akhirnya dia dibuang daripada kabinet pada awal tahun 60-an, dan dia masuk pihak pembangkang. Dia menjadi salah seorang pemimpin parti perhimpunan kebangsaan dan masuk Front Sosialis pada waktu itu, dan akhirnya kena tahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Tapi itu nasib dia. Tetapi kenapa dia dibuang daripada perikatan? Kerana dia menggalakkan semangat kerjasama dengan melalui koperasi-koperasi itu, dan dia berani untuk mencabar syarikat asing, iaitu yang ingin ada projek kilang baja ni yang tersendiri, yang berbeza dengan kilang yang akan didirikan oleh koperasi-koperasi itu yang saya sebutkan tadi. Balik pada soal GMO, saya rasa sesuatu yang ramai orang kurang faham tentang soal GMO. GMO itu artinya genetically modified organism. Okay? Apa itu bermakna bahawa organisma itu telah ubah, telah mutate, telah berubah sifatnya. Dan sebenarnya ini sentiasa berlaku. Bila kita ambil dua jenis pokok durian misalnya dan kita cantumkan itu, genetic modification itu sedang berlaku. Begitu juga kalau kita cantumkan satu jenis padi dengan jenis padi yang lain, dengan sendirinya genetic modification akan berlaku. Yang menjadi masalah adalah apa yang kita sepatutnya sifatkan sebagai genetically engineered organism. Genetically engineered organism di mana satu unsur yang bukan unsur yang semula jadi, tetapi dimasukkan daripada luar untuk menghasilkan GEO, genetically engineered organism. Jadi itu yang menimbulkan banyak masalah. Baik, saya tak berani nak kata bahawa GMO ini tidak ada faedahnya. Tetapi kalau saya telah membaca satu laporan oleh Academy of Sciences di Amerika Syarikat lebih kurang 5 ataupun 6 tahun yang sudah. Saya dulu pernah kerja di pertubuhan pertanian di Rome. Dan dari kajian itu jelas bahawa GMO, iaitu yang tidak melibatkan engineering, yang tidak melibatkan unsur yang asing, yang dimasukkan itu, sebenarnya tanaman-tanaman di Eropah, kerana Eropah tidak menerima GEO, daya pengeluarannya telah meningkat dan dia lebih tinggi daripada daya pengeluaran daripada syarikat-syarikat Amerika Syarikat, yang melibatkan GEO. Jadi kita semua andaikan bahawa GEO ini lebih baik dari segi daya pengeluaran. Ini satu andaian yang palsu. Dan kita dapati bahawa akibat daripada beberapa faktor dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beberapa dasawasa kebelakangan ini, boleh dikatakan bahawa badan-badan kerajaan
yang sepatutnya membantu petani-petani itu sebenarnya sudah hilang kemampuan mereka. Jadi akhirnya petani itu terpaksa gantung kepada sektor swasta, terpaksa menggantung pada syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Mereka tidak ada pilihan lain seperti ditekankan oleh dalam filem tadi. Ya, mereka dipaksa, dan ini sesuatu yang bagi saya tidak betul. Ya. Tadi Amir ceritakan tentang serangga bena perang itu. Sebenarnya yang itu adalah hasil daripada tesis PhD teman saya, dan dia dapati apabila lebih kurang 12 tahun yang sudah ada serangan bena perang di China yang hancurkan lebih daripada 20% daripada hasil tanaman padinya. Lebih pada 20%. Ya, menimbulkan harga beras meningkat pada tahun 2008 kalau tak silap saya. Ya. Negeri China pada waktu itu telah pergi kepada IRRI, ya, di Los Baños di Filipina untuk minta pandangan dan nasihat. IRRI itu adalah badan penanaman padi utama di seluruh dunia, kononnya. Ya. Apabila mereka tiba di sana, jabatan entomologi, iaitu menjaga serangga itu, ya, didapati yang dulu terdapat lebih daripada 200 orang yang terlibat, yang tinggal hanya seorang entomologis yang kebetulannya seorang rakyat Malaysia dan 6 orang pembantu. Itu yang tinggal. 7 orang saja yang tinggal daripada lebih daripada 200. Dan mereka tidak, jadi rombongan dari negeri China kembali ke negeri China, dia kata mengharapkan pihak-pihak antarabangsa ini, dan akhirnya mereka kembangkan kemampuannya tersendiri. Tapi malangnya di Malaysia boleh dikatakan bahawa kemampuan yang pernah ada di Malaysia dulu lama-kelamaan itu telah merosot dan boleh dikatakan hampir tak ada sekarang. Ada sikit-sikit, ya, tapi tak banyak. Misalnya plant breeder, ya, saya pernah jumpa dengan orang Mardi, dia kata dia akan bersara tidak lama lagi. Bila saya jumpa dia 3 tahun sudah, dan barangkali sudah bersara sekarang, dan tidak ada sesiapa yang menggantikan dia. Jadi akhirnya kita dapati bahawa petani-petani yang mengharapkan, ya, pihak kerajaan untuk memberi alternatif yang boleh dipakai, yang boleh diharapkan, mereka juga tak boleh diharapkan lagi. Ya. Jadi itulah sebabnya pepatah Melayu harapkan pegar, pegar makan padi telah dijadikan harapkan pagar, pagar makan padi, di mana pagar itu disamakan dengan pihak pemerintah. Jadi itu nasib malang lah apa yang telah berlaku di Malaysia. Jadi soal GEO ini memang kita tidak boleh menafikan bahawa biofortification, ya, iaitu di mana sifat-sifat tanaman itu diubah, tapi secara natural itu boleh mendatangkan khasiat. Misalnya di Afrika Timur, kita dapati bahawa mereka tanam ubi, bukan ubi kayu, keladi. Ya. Dia tanam keladi yang dijadikan isinya dijadikan kuning, ya, orange, jadikan orange. Itu ada unsur beta carotene. Jadi dengan sendirinya ini telah membaiki penglihatan anak-anak di kawasan-kawasan itu. Begitu di Turki memang ada kekurangan tertentu, dan saya juga pernah terlibat dengan satu projek di beberapa kepulauan di Cabo Verde di Afrika Barat, di mana mereka merupakan pulau, ya. Jadi tak ada banyak tanah untuk tanam, tapi mereka dapat tanam ada tanaman macam semacam tanaman
di luar, di dalam laut. Ya, jadi melalui seaweed yang ada sana, bahan galian itu diperolehi barang. Jadi makanan mereka lebih berkhasiat dengan inovasi. Tapi inovasi ini tidak semestinya melibatkan GEO. Ada inovasi banyak jenis yang lain. Dan ada seorang teman saya yang telah menghasilkan, dia dapat hadiah yang terkenal sekali dalam bidang ini, lebih kurang 12 tahun yang sudah. Dia orang Ethiopia dan dia telah menghasilkan sorghum. Ya, dari sorghum itu satu bahan makanan di Afrika yang banyak dipakai di sana. Sorghum itu daripada dia dapat menemui 300 jenis sorghum dan akhirnya menciptakan satu sorghum yang boleh tahan musim kemarau. Dan akhirnya ini cukup membantu petani-petani di Afrika, di mana seperti Amir sebutkan tadi, kadang-kala ada banjir dan kadang-kala ada kemarau, dan petani-petani itu hidup kais pagi makan pagi, jadi mereka amat terdedah. Jadi tapi kita dapati dengan adanya sorghum yang tahan lasak itu, kita dapati mereka dapat hidup dengan sekurang-kurangnya ada bahan makanan. Jadi memang kita bukan hanya mengharapkan segala yang semula jadi saja, ya. Inovasi itu penting. Tapi inovasi itu kita harus berwaspada, kita harus berprinsipkan prinsip-prinsip yang tertentu untuk membaiki pertanian dan untuk membaiki nasib rakyat, terutama sekali kaum petani itu sendiri, supaya mereka tidak terdedah dengan bahan-bahan kimia dan sebagainya yang cukup membahayakan nasib mereka, dan bukan hanya nasib mereka sendiri, keluarga mereka dan juga pengguna-pengguna yang makan bahan-bahan yang mengandungi bahan-bahan racun yang disebutkan tadi. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih juga atas peluang ini. Saya dapat belajar banyak daripada filem walaupun singkat tadi, daripada Amir dan juga kepada saudara Azhar yang terlibat dengan itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Prof. Jomo. Kalau boleh extend masa sikit lagi, boleh kita luangkan sedikit masa untuk Amir dengan Encik Azhar untuk bercakap sedikit tentang status persatuan dan koperasi pertanian di Malaysia. Adakah sistem persatuan dan koperasi dapat dan bagaimana boleh menaikkan taraf hidup petani sebagai satu penutup untuk webinar ini? Terima kasih. Encik Azhar ada ke tu? Dia ada lagi ke? Ha? Mungkin Amir boleh bercakap bagi pihak Encik Azhar, saya pun tak nampak dia. Dia lah. Takut dia tak setuju pula. Okey, tak apa, ni pandangan saya, bukan pandangan dia lah. Okey. Sebelum tu saya nak tambah sikit berkenaan dengan GMO yang Prof sebut tadi. Sebenarnya tahun 2019 ada usaha untuk percubaan untuk menanam field trial untuk menanam padi GMO. Maksudnya kalau tak silap saya benih padi 219 MA209 untuk diubah genetiknya bersama-sama dengan sejenis kulat ke apa, saya tak ingat lah, tapi untuk mencegah penyakit dan juga dia ada kaitannya dengan penggunaan kimia ni tadi, glyphosate ni. Jadi ini masalah di GMO ni, kerana teknologi-teknologi ini sering dijadikan alat untuk mengikat petani. Sama ada dia adalah mechanical punya teknologi, ataupun bioteknologi, ataupun yang akan datang ni digital teknologi. Jadi petani sebenarnya kena berhati-hatilah untuk melihat kebergantungan mereka kepada teknologi ini. Kerana macam kita lah, kerana dulu kita tidak bergantung kepada handphone, sekarang ni kita bergantung sangat kepada handphone.
Kalau tidak ada reminder dalam handphone tu, kita akan terlupa janji-janji kita. Kalau dulu kita tak payah reminder, kita dah ingat tau, saya janji nak jumpa dengan dia ni. Kita ingat betul-betul. Sekarang kalau tak ada reminder, tak ingat. Jadi ini contoh lah, maksudnya kebergantungan tersebut lah, petani kepada GMO. Yang ni dipersoalkan, dan juga of course perdebatan berkenaan GMO ni dia terbahagi kepada dua lah. Yang pertama adalah dari sudut kesihatan lah. Kesihatan, adakah selamat makan? Maksudnya consumer mempersoalkan adakah selamat dari sudut jangka masa panjang untuk makan produk-produk yang telah diubah genetik. Bukannya seperti kata Prof tadi, bukannya untuk yang tumbuhan-tumbuhan yang ditambah baik dia punya ciri-ciri dia melalui kajian-kajian makmal, melalui kacukan dan sebagainya secara teknik-teknik, bukan pengubahsuaian genetik ni. Tapi yang saya maksudkan ni adalah shortcut. Shortcut ni maksudnya dia ubah terus genetik tersebut melalui radioaktif, melalui PCR, chain reaction, polymerase chain reaction tu dalam jin dan sebagainya. Yang ni yang dipersoalkan lah. Dan sering kali teknologi ini digunakan oleh syarikat-syarikat racun untuk menjual produk mereka. Kerana GMO ni akan dipakejkan sekali dengan racun. Maksudnya nak pakai tanaman ni mesti guna racun ni. Jadi kena beli, jadi dia kena tambah lagi dia punya cost. Yang ni telah ada pun di Malaysia sebenarnya. Yang ni lah padi CL tu, CL1 dan CL2. Walaupun istilahnya bukan GMO, dia adalah yang Prof sebut tadi, apa tu, genetically engineered organism, kerana dia tidak melibatkan dua genetik yang berbeza. Genetik yang sama, secara radioaktifnya diubah supaya tahan kepada racun tertentu yang dijual oleh syarikat daripada Jerman ni lah, BASF. Jadi penggunaan racun ini yang telah terlalu berleluasa sebenarnya merosakkan lagi tanah, dan juga menjadikan rumpai-rumpai kebal dan menambah kos kepada petani. Jadi ini yang NGO persoalkan berkenaan dengan GMO, berkenaan dengan perkembangan terkini. Tadi cerita tu dia sekerat kan, dia tak habis. Cerita tu tak habis tadi. Apa yang berlaku selepas penyerahan memorandum. Jadi sebenarnya kandungan memorandum, saya pun ada di situ, di tempat kejadian lah. Saya bersama-sama dengan mereka. Kandungan memorandum tersebut adalah menghapuskan monopoli kuota. Yang kedua adalah membuka pasaran benih. Yang ketiga ialah mengiktiraf benih yang dihasilkan sendiri oleh petani. Kemudian yang keempat adalah pengedaran subsidi benih ini melalui kupon, supaya mereka ni boleh buat pilihan lah. Maksudnya bukanlah melalui lantikan vendor. Bila lantikan vendor dah tak ada pilihan lah, petani tak ada pilihan, maksudnya government yang pilih siapa vendor kan. Jadi tetapi setelah perjumpaan dengan menteri kita buat, cadangan yang diutarakan oleh pihak kerajaan, oleh Industri Padi dan Beras MOE adalah untuk dia melihat kepada mengawal eksploitasi harga itu. Maksudnya itu yang dilihat lah. Dan juga dari sudut kualiti, untuk kawal kualiti itu. Jadi dilantik Nafas sebagai pengedar tunggal. Maksudnya ini bukan cadangan daripada kita lah, walaupun banyak pihak mengatakan cadangan daripada kita, sebenarnya bukan. Tetapi kita melihat bahawa cadangan ini mungkin kerajaan melihat bahawa Nafas ada database petani dan juga link kepada setiap pertubuhan pelanan kawasan dan sebagainya. Jadi kerana kitaran tanaman padi ni cepat, dia 6 bulan, atau petani tak boleh tunggu, dia kena ikut cuaca, dia kena ikut musim. Kalau terlewat, dia jadi luar musim lah. Jadi Nafas dilantik supaya mengawal harga. Tetapi tindakan Nafas yang meletakkan harga blanket,
harga sama RM35 untuk satu beg, menyebabkan ada pihak yang berpuas hati, ada pihak tidak berpuas hati. Dan benda ni masih lagi dalam perdebatan lah di peringkat petani. Dan bagi kita sebenarnya adalah supaya pasaran input ini dibebaskan, supaya petani boleh pilih, supaya ada persaingan. Kerana bagi saya, dia punya prinsipnya bebaskan pasaran input. Pasaran input ni benih, baja, mereka yang menyediakan perkhidmatan jentera dan sebagainya ni, supaya ada persaingan yang kuat di situ. Of course lah, government mestilah kena kontrol ya. Kalau tak, kalau kita biarkan saja, mereka ni akan membentuk kartel pula kan. Jadi kena kontrol juga di situ. Dan kawal output ya. Output ni adalah beras lah. Dari sudut AP beras, siapa yang kontrol sebenarnya? Betulkah kiraan-kiraan tersebut adakah dibentangkan kiraan-kiraannya keperluan? Kerana petani-petani merasakan bahawa apa yang diimport oleh Bernas ini berlebihan. Ini apa ni saya sebut ni dengan mengatakan persepsi ataupun andaian petani bahaya juga ni, kadang kena saman pula kan. Maksudnya petani mengatakan import beras berlebihan walaupun dikontrol oleh Bernas. Termasuk juga dengan penyeludupan. Kerana dia punya pemerhatian dia, of course lah, orang kampung ni senang je pemerhatian dia. Kalau beras di negara kita ni tak cukup, kita menghasilkan padi mesti berebut-rebut orang nak beli kerana tak cukup kan. Sebab pemborong-pemborong mestilah membeli sebab dia nak bisnes, dia akan beli dan dia akan tawarkan harga yang tinggi. Tetapi jika pemborong-pemborong ada pilihan lain, yang ini adalah beras import yang mereka boleh beli dengan margin untung yang lebih tinggi, sudah tentulah mereka tidak memperdulikan hasil padi daripada petani ni. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus dijawab lah oleh pihak-pihak, mungkin kajian akademik dan sebagainya, untuk apa sebenarnya punca yang demand petani ini tidak ada. Kalau nak ikutkan, sepatutnya kalau ikutkan supply and demand, kalau government betul-betul ingin meningkatkan hasil padi tempatan ataupun mengutamakan padi tempatan, sudah tentulah demand terhadap padi-padi yang dihasilkan petani ini tinggi kan. Dia hasilnya ada orang nak beli dah. Tapi benda itu tidak berlaku. Jadi perkara inilah yang menyebabkan petani-petani beranggapan bahawa di pasaran sana banyak beras import lah. Dan pengguna sendiri sebenarnya boleh buat pemerhatian. Maksudnya pengguna sendiri boleh pergi ke pasar-pasar raya dan lihat berapa persen beras import yang dijual, berapa persen beras tempatan yang dijual di Tesco ke, di Giant ke, di mana-mana tempat lah. Tengok kan. Maksudnya dalam rak tu berapa rak untuk beras import, berapa rak untuk beras tempatan. Kat situ kita dah boleh anggar lah secara roughly. Sebenarnya negara kita ni banyak beras import ke banyak beras tempatan. Jadi ini persoalan-persoalan yang ditanya oleh petani lah. Dan jika pasaran beras tersebut dikawal, jadi petani kita ni boleh hidup, dapat pendapatan yang lebih tinggi dan mereka bermotivasi untuk menghasilkan padi yang lebih baik dan lebih banyak lah. Berbanding sekarang ni motivasi mereka sangat rendah. Seperti yang saya sebut tadi, mereka yang berada di Sekincan pun sedang merancang kempen untuk mendesak wakil-wakil rakyat supaya mengubah akta supaya mereka ni boleh tanam kelapa sawit. Macam mana tu? Jadi kalau petani kita nak tanam kelapa sawit ataupun nak tanam tumbuhan-tumbuhan lain, padi, jadi kita akan bergantung beras kita kepada negara luar seperti Thailand dan Vietnam. Jadi government kena fikirkan perkara ni lah. Sebenarnya mungkin Prof lebih arif tentang perkara ni. Ingat negara-negara maju seperti China, Eropah dan juga mereka juga sebenarnya melindungi petani-petani mereka walaupun dengan kos yang tinggi, kerana tidak mahu bergantung kepada negara luar lah. Ini yang saya tidak ada datanya, tapi saya faham begitu. Terima kasih Saudara Amir. Saya rasa dah 8 minit kepada 10:30.
Evelyn, Ya, Cik Azhar dah sampai. ya, saya pun ternampak dia. So saya rasa kita at least Encik Azhar boleh bagi beberapa komen ke pandangan Encik Azhar tentang isu ni. Encik Azhar? Buka mikrofon dulu. Nanti saya cari dia. Okey, boleh dengar? Boleh. Ya. Assalamualaikum, selamat malam kepada Profesor Joko, kemudian moderator tadi Amir dan Azlin. Saya nak komen di sini lah kalau masalah seorang pesawah ni. Macam hari ni, saya nak cerita sikit lah kegiatan saya hari ni. Hari ni saya dah ada kerak padi sebanyak kasar lah 1 tan 600 kg. Kemudian bila dihantar ke tempat penimbang tu lebih kurang 1 jam saya tanya dia berapa saya punya rate pemutuan yang sebenar. Katanya padi Cik Azhar ni ada masalah sikit, jadi dia orang buat pemutuan 35%. Daripada 1 tan 600, 35% maknanya saya dapat bersih baru 1 tan 40 kilo. Kalau nak dikira kos sekarang ni 1,200, saya boleh dapat 6 bulan ni baru RM1,248. Itu tanpa subsidi lah. 1.4 tan bukan 1 tan 40 kilo. 1 tan 600 kilo. 1 tan 80 kilo. Jika dicampur dengan subsidi, saya boleh dapat 1,622.40 sen. Ini baru satu lot lah, lebih kurang 0.5 hektar. Sebab musim ni masalah padi di sini diserang bena perang tadi lah, atau lebih dikenali dengan bom. Jadi maknanya 1,622 ni baru menampung kos benih, kos dengan racun kimia apa semua tu. Jadi memang bermasalah bagi petani. Kalau yang buat sawah sikit memang dia dah rugi lah. Setiap pesawah bagi saya sekurang-kurangnya mau mencapai tahap 10 hektar atau 15 hektar setiap individu baru mampu menampung sara diri sehingga dia dapat dalam 2,000 ke 3,000 lah sebulan. Kalau 1 hektar saja macam tadi pun dah 0.5 tadi baru 1,600, memang dah rugi lah. Inilah masalah-masalah petani yang seperti Cik Amir bercerita tadi. Memang itulah realitinya yang sebenar. Dan saya juga terkejut juga dengan cerita Prof Jomo berkenaan tahun-tahun yang dulu, berkenaan ada nak tubuh koperasi, nak buat, memang tujuan tu saya rasa memang terbaik. Tapi heran juga kenapa setiap tujuan yang terbaik dari seorang individu tu dimatikan. Itu masalah ya. Macam saya sekarang ni, saya dah ada sijil kelulusan MyGap, maknanya mengurangkan kos bahan kimia. Tapi kampung ni lebih kurang 200 penduduk, lebih kurang 150 orang petani dengan keluasan 250 hektar. Saya seorang je yang buat organik. Jadi saya sendiri pun kalah sebab kiri kanan menggunakan kimia. Tapi saya tetap jati diri lah, yakin jugalah buatlah satu keluasan 0.4 hektar untuk kawalan organik. Tapi bila kita di kiri kanan menggunakan kimia, kita pun rasa macam sampai bila aku ni macam ni, kenapa orang tak mau berubah. Itu lagi pula benih yang padi yang saya keluarkan organik ini pula pasaran dia sama dengan harga kimia, tak ada keistimewaan. Itu satu masalah. Dan satu lagi cerita saya nak beritahu macam mana saya nak mengorak langkah. Kenapa pemutuan saya tinggi? Saya beli pula mesin beras. Ni yang sebelah ni, yang merah ni. Ni yang saya tunjuk ni warna merah, mesin proses beras mini. Jadi dalam selepas tuai hari ni saya ambil lebih kurang 34 kilo kasar lah. Saya cuba nak jemur, saya nak keringkan, saya nak asingkan jadi berapa pemutuan yang sebenar yang boleh saya dapat. Kenapa pemutuan saya hantar di Kelang tadi 35? Adakah menepati apa yang saya buat? Saya akan asingkan nanti hampa apa semua,
saya akan timbang balik padi bersih yang saya jemur tu. Berapa boleh dapat kilo dia. Kemudian saya akan proses beras. Proses jadikan beras, berapa beras saya dapat, berapa dedak yang dapat. Dan saya akan kira kos harga beras tempatan sekarang ni RM2.60, dedak lebih kurang RM1. Adakah sama dengan pemutuan yang sebenar yang dibuat ke atas padi yang saya jual tadi? Besok kalau bercanggah, memang saya sebagai NGO, memang saya nak fight. Saya kata saya dah buat. Kenapa pemutuan ni tak betul? Itulah saya sebagai NGO dan seorang petani. Itu saja yang saya nak komen pada malam ni. Terima kasih kepada Prof. Joko, Cik Amir dan Ezlin tadi. Sebetulnya line saya malam ni tak berapa okey. Itu yang sekejap hilang, sekejap ada, sekejap hilang, sekejap timbul. Itu je. Terima kasih. Terima kasih Encik Azhar. Terima kasih kerana masuk balik dan berkongsi dengan kita pengalaman Encik Azhar. So sekian saja masa kita pada malam ni untuk webinar Jedi. Saya amat memohon maaf kepada para penonton yang telah menunjukkan soalan yang sangat bagus untuk panelis kita, seperti tentang penggunaan pestisida, yang mana beberapa panelis dan Encik Azhar pun dah bercakap sedikit. Sekali dengan urban farming, forest conservation, perbandingan polisi dengan negara lain, banyak sangat. Tetapi kerana kesuntukan masa, saya tidak dapat menunjukkan semua soalan ini kepada panelis. Saya faham bahawa panelis kita telah pun membaca dan menghargai soalan yang ditujukan ini. Semoga semua penonton dapat manfaat dan pengetahuan baru daripada webinar ini, dan mungkin boleh bercakap dan berkongsi dengan tentang topik yang penting ini dengan kawan-kawan dan ahli keluarga. Bagi pihak Jaringan Ekologi dan Iklim Jedi, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran anda semua. Selamat malam dan jumpa lagi.